والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. Maksudnya tuan-tuan, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya hamba-Mu mohon dikurniakan iman yang sempurna, keyakinan yang benar-benar mantap, rezeki yang luas, hati yang khusyuk, lidah yang sentiasa menyebut nama-Mu, barang-barang yang halal yang baik, taubat yang bersungguh-sungguh sebelum mati, keampunan dan rahmat sesudah mati, kemaafan ketika dihitungkan amalan, kejayaan dengan mendapat syurga ilahi, dan keselamatan dari neraka dengan kasihan belas-Mu ya Tuhan yang Maha Mulia, ya Maha Pengampun. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang baik. Tuan-tuan, inilah bacaan doa yang diucapkan bagi kita sama-sama akan melakukan pusingan tawaf yang ke-7. Bermakna pusingan tawaf yang ke-7 ni agak pendek berbanding dengan doa-doa yang sebelum ini, dan pusingan yang ke-7 ini tuan-tuan ialah pusingan yang terakhir dalam pusingan tawaf, dan minggu depan kita akan masuk dalam pusingan laluan doa ketika mana melakukan sa'i, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana yang kita sedia maklum bacaan talbiyah yang diucapkan, yang labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, ucapan talbiyah itu kita ulang-ulangkan apabila seseorang yang melakukan ibadah umrah. Bacaan itu akan dibaca mulai daripada niat ihram umrah, nawaitul umrah wa ahramtu lillahi ta'ala, mula daripada niat umrah sehinggalah dia mula melangkah ketika melakukan tawaf pusingan yang pertama. Manakala orang yang melakukan ibadah haji bermula daripada niat haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, dan berakhir talbiyah itu apabila mula melontar jamrah al-kubra ketika 10 Zulhijjah nanti. Jadi tuan-tuan, itulah pelaksanaan ibadah yang kita lakukan. Dan perkara kedua yang kita akan bincangkan pada pagi ini tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati sekalian, ialah formula 6652. Kita ulangkan selalu perkara ini, iaitu 6652. Rukun haji 6 perkara, wajib haji 6 perkara, rukun umrah ada 5, wajib umrah ada 2. Jadi tuan-tuan, kita letakkan formula kita nun untuk niat nun waw ta untuk rukun haji. Pertama, niat ihram haji, rukun haji yang pertama. Yang kedua, wukuf waw, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf haji. Dan yang keempat, sa'i haji, bergunting atau bercukur haji. Dan yang keenam, tertib pada kebanyakan rukun. Itulah 6 rukun haji. Manakala wajib haji ada 6 juga perkara. Yang pertama, niat ihram di miqat, ada sempadannya, kawasannya. Yang kedua, larangan ihram 13 perkara, sudah berbuat puasa apabila sudah melakukan niat tersebut. Yang ketiga, bermalam atau bermabit di Muzdalifah, mengutip anak batu 70 biji di sana. Kemudian kita kena melontar 7 biji daripada 70 biji batu itu ke Jamratul Kubra, ataupun nama lainnya dulu ialah Jamratul Aqabah, nama lamanya. Jamrah Kubra ialah jamrah yang nama yang dikemas kini yang terbaru ini. Jadi yang level akan berada di tanah suci nanti ialah Jamrah Kubra. Cari Jamrah Aqabah tak akan jumpa lah sekarang ini. Dan yang kelima, wajib haji yang kelima ialah bermalam di Muzdalifah, bermalam atau bermabit di Mina pada 3 malam, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dan wajib haji yang ke-6 ialah melontar ke-3 jamrah, jamrah sughra, jamrah wusta, jamrah kubra pada ke-3 hari 11, 12 dan 13. Untuk melontar 3 hari ini jumlahnya 63 biji batu. Jadi inilah dia rukun haji dan wajib haji yang ada dalam khusus ibadah haji setiap tahun, begitulah. Dan manakala 5 rukun umrah, iaitu yang pertamanya niat ihram umrah, yang kedua tawaf umrah, 3
sa'y umrah, keempat bergunting umrah, dan yang kelima rukun yang terakhir adalah tertib umrah. Manakala wajib bagi umrah dua perkara, iaitu niat ihram di miqat dan larangan ihram 13 perkara itu. Jadi bermakna tuan-tuan itulah dia 6, 5, 2 yang disebutkan tadi ya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati sekalian, tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini ialah berkaitan dengan salah satu ke perkara-perkara yang berkaitan dengan larangan ihram yang kita akan bincangkan secara lebih mendalam. Jadi tuan-tuan, kita harap kita sudah bersedia ya, InsyaAllah pada sesi kali ini, dan kita akan bincangkan dari segi dam dan larangan ihram itu nanti. Untuk permulaan ini tuan-tuan, kita akan paparkan dahulu, kita akan sebutkan sebagai ulang kaji tentang yang disebutkan sebagai perkara-perkara larangan semasa ihram 13 perkara itu ya. Yang pertama ialah memakai pakaian bersarung atau berjahit dan bercantum bagi lelaki. Bermakna bagi lelaki tidak boleh berpakaian bersarung, sarung baju, sarung seluar ya, seluar sarung, kemudian seluar kecil itu pun tak boleh, sepeda, baju dalam itu semua tidak dibenarkan ya. Maknanya bercantum di ujung seperti kasut ya, itu tidak dibenarkan. Jadi perkara-perkara ini yang berkaitan dengan kaum lelaki tidak dibenarkan pakaian bersarung. Hanya pakaian yang dibenarkan ialah kain yang tidak bercantum antara ujung kain dengan ujung kain yang sebelah satu lagi. Jadi tuan-tuan, perkara yang pertama ini bagi lelaki, pakaian yang boleh dibenarkan ialah pakaian seperti tuala itulah. Tuala, walaupun di ujung tuala itu ada berjahit untuk menyembunyikan dia punya ujung kain itu dia ada kain benang-benang yang terlepas untuk disembunyikan itu dijahitkan ujung. Bukan itulah yang dimaknakan dengan pakaian berjahit. Maksud yang dikatakan sebagai pakaian berjahit itu ialah ujung kain yang satu lagi berhubung dengan kain yang sebelah tadi. Seperti tuan-tuan, kalau kita beli kain perekat di pasaran, dahulunya tidak ada jahit antara ujung dengan ujung kain. Kita balik rumah kena jahit dahulu. Jadi bermakna bagi kaum lelaki ya, kalau sekiranya ujung itu berjahit untuk menyembunyikan bulu-bulu yang lebihan itu, selera dan sebagainya, itu tidaklah termasuk dalam larangan ini, dibenarkan ya. Jadi kain tuala itu, kain cadar itu boleh kita membaluti untuk menyembunyikan diri kita di dalamnya ya, jadi tidak masalah. Yang menjadi perkara larangan itu ialah kita mencari pakaian yang bercantum antara satu sama lain. Jadi sebab itulah tuan-tuan, saya usulkan pada jemaah yang telah terpilih untuk menjejakkan kaki ke tanah suci pada tahun ini, oleh kerana umrah kita boleh lakukan kira-kira 3 jam, haji lebih kurang dalam 7 hari, lama. Jadi bermakna jemaah haji yang terpilih pada tahun ini, jangan kain ihram itu sepasang saja atas dan bawah. Carilah alternatif dengan cara begini. Kita berpakat dengan 2 orang. 2 orang itu kita beri 3 pasang. Bermakna seorang akan dapat 3 helai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sebab kita beri 3 pasang, bermakna ada 6. Bagi 2 jadi 3. Bila 3 ni, seorang dia dapat 3. Sebab haji itu lebih kurang dalam 7 hari. Bermakna dia akan pakai bawah, atas. Kemudian bila yang bawah itu ada meleleh tanah, kotoran berlaku, semua yang spare tadi, yang simpanan tadi dia pakai. Yang satu lagi simpan. Basuhlah satu, simpan. Kemudian bila dah kering, pakai balik. Jadi rotation dia punya putarannya sentiasa berpakaian ihram sepanjang dalam ihram itu. Bermakna boleh kongsi. Kalau katakan ihram itu di supermarket yang ada ataupun di kedai-kedai sekarang ni dalam kurang dalam 30-40 ringgit, bagi 2 lah. Itu pandai-pandai lah tuan-tuan macam mana. Ataupun kalau sekiranya nak beli sepasang juga, atas dan bawah, tuan-tuan boleh cari kain pelekat yang tuan-tuan ada di rumah tu. Tuan-tuan gunting semula balik, serat balik semula untuk mengelakkan daripada bercantum larangan ihram tadi. Serat 2 helai kain pelekat, satu di bawah, satu di atas. Ketika mana niat ihram, jangan pakai kain pelekat tu pula, nanti nampak berbaloi-baloi pula kan, berwarna yang berbagai.
ketika niat ihram tu kita pakai pakaian ihram yang lengkap, yang putih, itu sunat Nabi. Apabila tiba di kawasan Arafah, pada Arafah kita nak bermalam di situ, kita nak berehat di situ, nak berzikir di situ lebih daripada 16 jam. Awal-awal tu kita boleh pakai pakaian ihram ini. Bila sampai tempoh kita nak pergi ke tandas contohnya, kita tukar pakaian ihram yang kita pilih daripada kain pelekat itu, walaupun berbelang dan sebagainya, tetapi hujung kain kita keratkan supaya kita boleh tukar. Kalau tempat-tempat yang boleh mengganggu kain ihram itu dengan terkena najis dan sebagainya, kita pakai pakaian itu sebagai tambahan untuk itu. Bila kita dah habis mandi dan kita habis untuk qada hajat, buang air besar yang kecil di Arafah, di Muzdalifah, Mina tersebut, barulah kita pakai pakaian ihram untuk sembahyang dan berzikir dan sebagainya. Jadi pilihan itu terpulang pada tuan-tuan. Boleh buat. Ini tuan-tuan sekarang kalau tak ada kain ihram pun, tuan-tuan kerat dulu di rumah tu, kain pelekat, nak satu hari duduk nak rasa ni duduk di Arafah, duduk pakailah pakaian. Ya, maknanya kita merasai suasana itu dengan larangan pertama, tidak boleh memakai pakaian bersarung. Ya, pakaian bersarung dari atas kepala, badan, kaki, termasuk dengan kasut. Kasut kena nampak, jangan pakai pakaian yang bercantum, kena zahirkan 5 jari depan dan tumit di belakang. Ya, itu bagi lelaki. Yang kedua ialah menutupi kepala dan sebahagian daripadanya. Bagi lelaki tidak boleh menutupi kepala. Kepala kita ni walaupun kita sudah biasa memakai kepiah, bermakna bila sampai dalam ihram, bila niat ihram sahaja kita kena cabutkan pakaian yang menutupi kepala bagi lelaki. Dan yang ketiga, menutupi muka bagi wanita. Orang wanita tidak boleh menutup kawasan muka dengan bentuk pakaian. Bermakna kalau sekiranya debu yang kuat berada di tanah suci nanti, bagi lelaki dibenarkan memakai mask menutupi muka, menutupi hidung dan mulut untuk mengelak daripada kabut tersebut. Manakala wanita dilarang untuk berpakaian menutupi muka ini, dilarang sama sekali, kerana larangan ini telah pun bermula daripada ihram sehinggalah tahallul nanti. Bagaimanakah seorang doktor sebagai contohnya, dia kena pakai merawat pesakit yang ada penyakit-penyakit tertentu yang boleh berjangkit. Nurse yang pakai dalam ihram, mereka mesti pakai sebegitu mengikut prosedur pekerjaan, dan mereka dikenakan dam sekali kerana darurat pada kes untuk merawat pesakit-pesakit jemaah haji Indonesia. Ya, jadi mereka akan kena pakai, dan mereka telah melanggar satu larangan ihram ini, tetapi mereka tidak berdosa kerana darurat itu dan dikenakan dam dengan satu perkara tersebut. Mana kena juga. Begitu juga dengan orang yang tidak boleh memakai selipar tuan-tuan. Kita jumpa kadang-kadang ada jemaah yang dilahirkan sebagai wakil ibu yang kurang kadang-kadang kita jumpa kaki sebelah ni panjangnya sekian, yang sebelah ni dia pendek sedikit. Jadi dia kena pakai alas untuk pakai yang bentuk kasut. Jadi orang sebegini dalam ihram, dia pakai itu tidak menjadi dosa kepadanya, tetapi dikenakan dam. Jadi nanti lepas nanti sesi rehat yang kedua ni kita bincang pasal dam. Apakah dam yang kena kepada mereka ni? Jadi cuma saya nak cerita kepada tuan-tuan, larangan ini berkuasa boleh dilakukan, cuma ada beza di antara ada kesalahan itu kalau buat berdosa dia, dan ada kalanya tidak berdosa kerana darurat dan sebagainya. Di dalam perkara menutup kepala ataupun sebahagian daripadanya, kita dapati seandainya kita masuk ke dalam tandas, disunatkan kita menutup kepala. Sebab apa? Diceritakan seandainya seseorang masuk ke dalam tandas tanpa menutup kepala, maka syaitan yang ada dalam itu akan meletakkan najis di bahagian belakangnya. Dalam kes ini kita dapati ia tak dibenarkan. Jadi apakah persepsi dari segi ilmiahnya masuk tandas dengan tidak menutup kepala, sedangkan kita nak ambil pahala sunat tu? Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua ni, menutupi kepala dan sebahagian daripadanya. Berkaitan dengan menutupi kepala ni, bagi jemaah yang telah berniat ihram kemudian masuk ke dalam tandas, kemudian dia kebiasaannya menutupi kepala. Ya, biasanya ditutupi kepala pada waktu-waktu biasa, tetapi waktu ketika mana ihram ini tidak dibenarkan.
ya, sama ada sengaja ataupun tidak, dengan automatik dia perlu untuk ubah. Dan sekiranya tuan-tuan ingin menutupi kepala, tutup dengan bukan jenis pakaian, tutupilah dengan tapak tangan kita. Sekiranya dah biasa kita lakukan sebegitu, tutuplah dengan tangan kita, bukan dengan bentuk pakaian. Begitu juga dengan jemaah wanita tadi, debu yang terlalu banyak di dalam suci, maka perlu ditutupi, kadang-kadang tutup dengan telepon, maka itu adalah satu kesalahan. Tutuplah dengan anggota tubuh badan kita. Itu cara alternatif yang kita syorkan kepada jemaah untuk melakukan sebegini rupa, kerana larangan itu tetap akan berjalan. Arahannya sebegitu, larangannya begitu. Sebab Nabi SAW ajar kita untuk begitulah. Wallahu a'lam, ya. Yang ketiga, menutupi muka bagi wanita. Dan yang keempat, memakai sarung tangan bagi lelaki dan wanita. Bagi wanita dan lelaki tak boleh memakai sarung tangan. Tuan-tuan, terbaru ini ada di pasaran stoking tangan yang dijualkan, ya, iaitu yang menutupi bahagian atas tetapi dipegang di apa nama? Di bahagian atas. Di jari ini dia ada pemegangnya, pemegang supaya stoking tangan itu ataupun sarung tangan itu tidak, tujuannya ialah untuk supaya tidak bersentuhan antara kulit lelaki dan perempuan. Sebenarnya dalam muzakarah haji yang telah dibincangkan, perkara itu tidak dibenarkan. Sebab termasuk dalam kumpulan sarung tangan, sebab dia sudah memegang pada jari jemari itu. Kecuali dia lepaskan, itu tidak ada melekat pada tubuh, pada tangan tersebut, maka tidak dikategorikan sebagai sarung tangan. Jadi tuan-tuan kena ambil perhatian seperti itu, dan jemaah negara-negara luar ada yang buat seperti itu, ya. Jadi tuan-tuan, itu sebahagian daripada pemakaian sarung tangan, ya. Yang kelima, memakai bau-bauan, sama ada di badan, di pakaian, makanan, minuman, atau di hidungnya ke dalam hidung. Jadi mana-mana bau-bauan yang ada, sama ada kita hidup pada awalnya, kita kena elakkan diri daripada masuk ke daerah yang telah diwangi-wangi tersebut. Sama ada pada badan Kaabah, pada lampu Kaabah, pada objek-objek yang berada di dalam masjid, ataupun pada individu-individu yang berjalan di hadapan kita, ada mengeluarkan bauan wangi yang dapat kita bau, maka kita kena elakkan diri daripada wangian tersebut. Mengambil faedah wangian itu dianggap satu kesalahan ke dalam masa ihram ini, ya. Jadi sebab itu disebutkan hidup ke dalam hidung, makan minuman yang berwangi tidak dibenarkan, ya. Yang keenam, memakai minyak rambut di kepala ataupun minyak zaitun di janggut, di jambang, itu tidak dibenarkan dalam masa ihram, ya. Dan yang ketujuh, menanggalkan rambut dan bulu yang ada pada tubuh badan. Ya, ini larangan ihram yang perlu dipelihara, dijagai oleh jemaah. Jadi yang ketujuh, ke-8 ini, rambut bulu ni memang satu perkara yang merisaukan jemaah, ya. Biasanya tuan-tuan, dalam ihram kita kena perhatikan juga semasa berwudu itu, walaupun kita wajib untuk sampaikan kepada seluruh anggota muka. Contohnya di daerah muka ni dia banyak bulu-bulunya, ada bulu kening, bulu roma, bulu macam-macam, bulu hidung. Jatuh saja tuan-tuan, nampak saja selepas kita berniat ihram, maka ada kena jaga. Walaupun syariat Allah Ta'ala minta kita berwudu, itu satu arahan berwudu, tetapi bila kita dalam ihram, kita perlu jaga larangan itu. Dan nombor satu ni tuan-tuan, kita pelihara itu. Kalau gugur juga, kita bayar dam, itu bukanlah sebagai satu kesalahan. Kita buat itu, dan mungkin 20-30 tahun sudah kita ada melakukan perkara yang tidak diingini oleh syarak, maka Allah Ta'ala tuntut beberapa perkara-perkara yang sudah kita mengambil hak orang, mengambil itu, mengambil ini, yang dulu-dulu zaman jahiliyah itu, Allah Ta'ala tuntut perkara itu. Masih lagi di dunia, belum lagi dituntut di akhirat, ya. Jadi kalau kita dituntut di akhirat, jadi berat kita. Jadi Allah Ta'ala kafarahkan, Allah minta ketika mana di dunia, walaupun jumlah kita rasakan tidak masuk akal, sehingga kan ada beberapa jemaah tu sampai beribu dia kena keluarkan duit untuk membayar jumlah ini. Tapi boleh kita bagi tahu kepada jemaah tersebut,
anggap ini sebagai untuk menghapus dosa yang ada. Bukan sekarang, sebelum daripada ini. Ya mungkin kita ada banyak salah. Tak mungkin memang betul lah kita banyak salah. Ya. Jadi tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah sekalian, ini sebagai garis panduan yang Tuhan berikan masih ada ya. Jadi menanggalkan bulu rambut ya semasa dalam ihram, maka dikenakan dam ataupun ini termasuk dalam larangan ya. Sama ada dia mencabut sendiri ataupun dia terjatuh dengan sengaja dengan perbuatan kita ataupun dia gugur tu dengan sebab sendiri. Jadi tuan-tuan, rambut ni saya pecah pada tiga golongan, tiga masalah. Pertama, dia memang betul-betul cabut. Dia ambilnya bulu mata ni, pun tariknya. Itu nombor satu. Dia cabutnya bulu ketiak ke, bulu rambut ke, bulu hidung ke, tarik. Dengan sengaja, dia memang tahu apa kelainan, dia tarik. Itu satu. Yang kedua, dia rasa gatal. Dia rasa lepas saja ambil bulu hidung, dia rasa macam ada je, menguit-nguit je rasanya. Dia pun garuk. Dia tengok Allah ada sehelai bulu hidungnya tercabut. Jadi kes yang kedua ini ialah orang yang tidak sengaja dia menggaruk, mungkin gugur, dia tak sengaja. Ataupun dia orang wanita, orang perempuan, dia masa ihram, dia berjalan, kemudian dia rasa perlu pecah, perlu dia di kepala tu. Dia rasa gatal, dia pun garuk di kepala. Garuk je, bila dah habis saja ihram, dia buka. Sekop tu nampak ada selai rambut bentuk ni. Bermakna itu golongan kedua. Dia tak sengaja menggugurkan rambutnya dengan perbuatan dia sendiri. Yang ketiga, gugur rambut itu dengan sebab tabiinya. Dia mati, rambut itu dia jatuh dengan sendirinya. Tak ada disentuh oleh kedelak manusia. Kita tak ada sentuh langsung. Itu dia jatuh sendiri. Ataupun dia jatuh dengan ditiup angin ke, ataupun dengan tabiinya kita letak air masa mandi shower tu, kita tembak apa semua, jatuh rambut sekian. Dengan jatuhnya dengan bukan pergerakan tubuh badan kita. Jadi ada tiga kes. Nanti masalah dalam nanti saya akan ceritakan macam mana kita nak kategorikan, kita nak pecah-pecahkan dam yang perlu dibayar, yang mana kena buat, yang mana berdosa dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, berkaitan dengan rambut ini kita pecahkan kepada tiga kes ini. Yang ke-8, larangan yang ke-8 ialah mengerat atau memotong kuku, potong kuku. Ya, mengerat kuku, memotong kuku ini tuan-tuan termasuk dalam larangan ihram. Ya, sebab itu dalam masa ihram ini dalam tempoh 7 hari haji yang kita nak buat, kita kena sebelum masuk kepada zon ihram haji, kita potong siap-siap rambut kita potong siap-siap, kuku kita pastikan dipendekkan dengan sepenuhnya lah, ya, maksimumnya. Yang ke-9-nya menebang, memotong, mencabut pokok-pokok di tanah haram. Nombor 9 ni tuan-tuan, memotong, mengerat, menebang, mencabut pokok-pokok di tanah haram ni semua jenis pokok. Tanah haram ni mana tuan-tuan? Tanah haram ni ialah kawasan di Mekah, kawasan di Muzdalifah dan kawasan di Mina. Arafah tidak termasuk dalam tanah haram. Bermakna tiga kawasan ini tidak boleh seseorang itu untuk mencabut pokok-pokoknya. Dia yang cabut itu ialah Majlis Pembandaran Mekah, Muzdalifah dan Mina saja. Itu maknanya. Jangan sentuh. Majlis Pembandaran dia panggil. Kita tengok dia tebang, oh ini kena dah seekor lembu. Yang itu dia kena. Kita jangan sentuh. Jangan sentuh. Tuan-tuan, yang nombor 9 ni bukan hanya kepada orang yang dalam ihram. Kita yang dalam halal sekarang ni, kalau pergi kita nak cuci muka dalam halal, kita gatel, kita punya tangan, kita cabut sehelai daun yang ada di pokok itu pun dah dikira haram, berdosa dengan sengaja. Bermakna, saya nak sebut ya, mencabut, menebang, menghapuskanlah, mematikan pokok di tanah haram ini, sama ada Mekah, Muzdalifah, di Mina, tiga kawasan ini
Sama ada kita hak ihram ke, sama ada kita ni halal ke, dah habis umrah. Kita balik dari umrah tak ada ihram ni. Kita balik daripada Masjidil Haram, kita nak balik ke hotel. Dalam hotel tu ada pokok bunga bila, pokok bunga kertas. Kita tengok daun ni macam separuh hidup, separuh mati. Kita pun kaki tangan, kita cabut. Satu kesalahan. Sebab pokok yang ada dalam kawasan Tanah Haram dianggap termasuk dalam perkara yang dalam, sama ada kita ihram ataupun tidak bukan ihram. Apa makna tuan-tuan? Kena jaga tingkah laku kita lah. Disiplin lebih ni dia masuk dalam Tanah Haram. Jangan satu dia macam kebenaran dia. Yang ke-10, memburu binatang buruan. Memburu binatang buruan ini tuan-tuan bukan binatang ternakan. Dulu saya biasa cerita ni, rupanya jemaah dia tak faham. Maksud binatang buruan ini ialah yang diburu. Bukan ayam, bukannya lembu, bukannya kambing. Itu binatang ternakan. Binatang buruan bermakna binatang yang melata, yang liar, berada di Tanah Haram Mekah dan sebagainya. Mekah, Madinah dan sebagainya. Lepas saja dia niat ihram, maka dia kena tidak boleh menyentuh, merancang, membantu, menolong. Dia ada senapak di dalam ihram, dia tak boleh tembak hijam atau berusaha, dia pas pada kawan dia. Tak boleh juga orang yang pas. Dia tak boleh merancang, dia tak boleh membantu, dia tak boleh membunuh, dia tak boleh buat apa untuk binatang buruan. Kalau sekiranya tuan-tuan, semasa dia ihram di Mekah, Madinah, Muzdalifah dan sebagainya, di mana-mana pun dia ihram, dalam kapal terbang ke dia ni ihram, dia nak sembelih seekor ayam, boleh ataupun tidak? Jawapannya boleh. Jawapannya boleh. Sebab bila jemaah dengar saja ihram semua tak boleh, memburu tak boleh, habis sekali dengan beli-beli binatang halal atau semua habis tak boleh. Sebenarnya Rasulullah SAW sebelum bergunting, selepas melontar jamrah, lepas Rasulullah melontar jamrah, belum tahlil awal lagi. Lepas melontar 7 biji di Jamratul Kubra, sebelum Rasulullah bergunting, Rasulullah menyembelih 100 ekor unta, binatang ternakan. Tetapi Rasulullah sempat menyembelih hanya 63 ekor. Rasulullah kata, aku menyembelih ini setahun satu. Umur aku 63 sampai sekarang ni. Tahun itu juga Rasulullah meninggal kampanye dekat sikit, ya. 63 ekor Rasulullah menyembelih untanya sendiri, dan baki 37 ekor disembelih oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi 100 ekor. Dan Rasulullah kata, siapa yang tak pernah melakukan korban, tapi korbankan untuk umatku. Rasulullah ingat kita semua lah, ya. Jadi tuan-tuan, maksudnya menyembelih binatang ternakan semasa ihram diharuskan. Yang tak boleh ialah memburu binatang buruan. Apa contoh binatang buruan? Binatang buruan ialah termasuk dengan kancil, kijang, burung merpati yang berada di Mekah lah. Kemudian belalang. Belalang ni halal dimakan. Jadi semua 4 jenis kategori ini dalam kumpulan binatang-binatang buruan semasa berada di Mekah, ya, binatang buruan yang diburu. Kemudian yang ke-11, berkahwin. Dia menjadi pengantin, ya, menjadi pengantin lelaki maupun perempuan masa ihram. Mengahwinkan dia sebagai wali. Dan yang ketiganya, dia menerima wakil untuk kahwin. Dia dalam ihram, dia terima wakil. Dia bukan nikah untuk dirinya. Dia, aku terima nikah hanya sekian-sekian dengan mas kahwinnya RM200,000 tunai untuk sekian-sekian. Dia terima sebagai wakil untuk orang lain yang kahwin. Jadi kes ini tidak dibenarkan juga, ya, dalam ihram tidak dibenarkan untuk berkahwin, mengahwinkan. Yang berkaitan dengan nikah tidak dibenarkan. Terpaksa nikah itu terpaksa terbatal dengan sendirinya kerana ihram tersebut. Yang ke-12, melakukan pendahuluan persetubuhan, ya. Dan yang ke-13, melakukan persetubuhan itu dengan jelas, ya. Jadi sebenarnya tuan-tuan, inilah dia 13 perkara larangan semasa ihram. Okey, saya pecahkan yang kedua seterusnya. Kita tengok satu persatu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, 13 perkara itu tuan-tuan kena ingatlah. Orang yang pergi haji khususnya ataupun tuan-tuan
yang dah biasa hadir kuliah ni, tuan-tuan tengok ya, dia punya pembahagian 13 perkara tu kena cuba ingat-ingat lah sedikit. Bukan yang kena hafal betul-betul. Kita ingatkan 13 perkara itu. Macam minggu lepas kita belajar tentang apa minggu lepas? Kita belajar tentang apa minggu lepas? Kita belajar tentang niat haji kan? Haji ifrad, tamattu', qiran kan? Macam mana niat nak buat daripada kita nak buat mula-mula haji tamattu', lepas tu kita dah tak boleh nak tarik haji tu nak bawa masuk dalam umrah jadi haji qiran. Macam mana caranya? Kita proses ni kan? Proses ni kita nak buat. Kita nak tarik tu ada syarat-syarat ni. Jadi tuan-tuan masa balik dalam perjalanan nak balik rumah tu, suami cerita tak pada isteri, isteri cerita tak pada suami. Kalau yang balik itu dengan anak, cerita tak dengan anak, kena cerita. Macam balik ni tuan-tuan, minggu lepas dia cerita, habis tutup buku, minggu ni baru buka balik. Bukan. Itu yang cerita raba-raba tu kan. Kalau tuan-tuan balik yang tidak dengar, suami cerita pada isteri, isteri cerita kat suami. Kalau naik bas, cerita kat kawan tebal. Cakap je dia kata maki. Kalau naik taksi, kita pada driver. Dia kalau bercakap, kita cakap apa benda yang kita belajar pada hari ini, supaya apa yang dimaklumkan. Contohnya balik nanti dia cerita ada 13 larangan ihram ni. Satu, memakai pakaian yang berjahit. Kedua, menutupi kepala bagi lelaki. Yang ketiga, menutupi muka. Kemudian turun naik semua, habis semua 13 perkara tu. Jadi disebutkan. Begitu juga dengan rukun haji, wajib haji dan sebagainya. Kita cerita. Bila cerita ni dia mendapat kefahaman yang lebih ya. Dan tuan-tuan, saya masuk, kita selam sedikit. Kita dah tahu tadi 13 perkara larangan tadi kita dah sebut secara dasarnya, dah sebut dah jenis-jenis. Jadi kita nak masuk lebih dalam sedikit. Dalam ke-13 perkara ni tuan-tuan, ya, jenis larangan ihram ini kita kategorikan kepada 5 jenis. Bila dipecah-pecah kan jadi 5. 13 tu jadi 15, 5 perkara. Pertama dalam bentuk pakaian. Larangan itu dalam bentuk pakaian. Yang kedua dalam bentuk perwangi-wangian, matayyub. Ya, al-malabis dalam bentuk pakaian. Mana bentuk pakaian ni sama ada kasut, kain ihram, tutup muka dan itulah semua sekali pakaian. Yang kedua ni dalam bentuk perwangi-wangian, bersedap-sedap, berseronok aja. Pakai minyak rambut, pakai minyak wangi, minum pakai air yang berwangi dan sebagainya. Yang ketiga ni dalam bentuk kecantikan, dalam bentuk cantik. Ya, ni nak cantik ni nak bagi cantik kena trim rambut, bagi potong rambut, nak kerat kuku, nak bagi cantik tubuh badan kita. Ya, jadi ini pun termasuk larangan. Yang ketiga dalam bentuk al-jamal, ya, jamal. Yang keempat dalam bentuk alam sekitar, al-bi'ah, iaitu alam sekitar, contohnya binatang-binatang, pokok-pokok yang disebutkan tadi. Nanti ada perbezaan antara kedua tersebut. Dan yang kelimanya ialah hubungan jantina, al-alaqatul jinsiyah, al-alaqatul jinsiyah, iaitu seks, seksual, ya, jinsiyah. Jadi ada 5 kategori. Dalam 13 tu dipecah jadi 5 bahagian, 5 bab yang disebutkan. Okay, kita tengok satu persatu tuan-tuan. Apakah jenis yang disebabkan kategori sebagai al-malabis, ya, iaitu pakaian. Al-malabis, bahagian pertama ni, iaitu yang pertama ialah memakai pakaian bersarung atau berjahit atau bercantum bagi lelaki. Ya. Jadi dalam kes ini memakai pakaian yang berjahit, bersarung, bercantum tadi bagi lelaki sahaja, bukan bagi wanita. Wanita boleh memakai pakaian berjahit, bersarung, bercantum. Bagi lelaki kalau nak pakai aksesori, bukannya pakaian, contohnya tali pinggang, pouch bag, jam tangan, cermin mata, itu bukan pakaian, itu adalah aksesori tambahan kepada tubuh badan manusia. Jadi tali pinggang boleh pakai semasa ihram, memakai pouch untuk kita masukkan pasport dan sebagainya, keperluan dalam pouch dibenarkan. Memakai cermin mata, khususnya bagi perempuan, nanti bagi perempuan yang rasa tutup muka tak boleh kan, pakai cermin mata ini dibenarkan. Ya. Jadi dalam kes ini dibenarkan. Yang tak boleh ialah memakai pakaian yang berjahit. Yang kedua ialah menutupi kepala bagi lelaki. Tak boleh memakai pakaian yang menutupi kepala. Bentuk pakaian seperti saya kata tadi, yang tuan penghulu bertanya berkaitan dengan menutupi kepala dengan pakaian. Itu
itu yang dilarang, tetapi dalam bentuk tubuh badan kita menutupi kepala dibenarkan. Ya. Kemudian yang ketiga, sebab ini dalam masuk pakaian ya. Yang ketiga ialah menutupi muka. Menutupi muka bagi wanita tak boleh memakai pakai mask itu. Jika dia pakai kira anggap salah ya, dan perkara itu dilarang semasa haram hukumnya dan dikenakan dam ya. Dan wanita yang memakai cermin mata itu bukan pakaian yang menutupi muka, bukan dibenarkan. Bermakna dibenarkan memakai cermin mata. Ataupun jemaah wanita yang sekarang ini ada di pasaran menjual satu filter air, filter dia penapis habuk diletak dalam hidung, bukannya muka, dalam hidung, masuk pokok masuk. Itu ada ya, dalam pasaran memang ada dan pernah dibicarakan ya. Tapi tuan-tuan, kalau tak payah pun tak tahu. Itulah apa yang orang dulu lagi tahu. Dari segi al-hajju ash'atu wa aghbar. Haji ini kusut masai dan penuh berdebu badan. Maksudnya begitu. Rasai dia punya suasana haji itu begitu. Tak payah kita nak memakai pakaian yang sekolah dia begitu. Tapi kalau ada pakai boleh ya. Simulasi ramai dan dibincangkan. Yang keempat, memakai sarung tangan baik lelaki baik perempuan. Ini dalam bentuk bermakna tuan-tuan, dalam bentuk pakaian ada 4 kategori daripada 13. 4 daripada 13 kali itu dalam bentuk pakaian yang dilarang semasa ihram. Manakala dalam bentuk tatayyub, iaitu berwangi-wangian, hanya satu saja, iaitu memakai bau-bauan sama ada di badan, di pakaian, menghisapnya, menghidunya ke dalam hidung, baik lelaki dan perempuan tidak dibenarkan. Ya. Jadi tuan-tuan semasa ihram haji ataupun umrah, elakkan daripada kita berjalan di kaki-kaki 5 kedai-kedai yang berada di Mekah, kerana di situ nanti ada banyak kedai-kedai yang dibuka untuk menjual minyak wangian di sana. Memang hebat bau-bau di sana. Jadi biasanya kedai ni dia kata halal, dia pun halal dia putihnya. Itu lihat. Kita yang ihram ni selagi tak habis, jangan datang dekat-dekat kedai. Habis dulu ihram dulu, habiskan saja kepada umrah walaupun kita masih berpakai ihram lagi. Pakaian ihram itu sebagai salah satu perkara yang wajib pakai, tetapi bila dah ihram tu habis, tak wajib kita cabut dengan segera. Bila dah habis saja umrah, dah tawaf, dah sa'i, dah bergunting, baru kita pergi ke tempat-tempat membeli belah atau sekiranya kita nak balik ke hotel dia. Masa tu kalau dia halal-halal, boleh tadah dada kita tak? Boleh kita buka kan balik. Tak apa. Tapi selagi belum ihram umrah itu selesai, jangan. Sebab memang dia halal dibagi-bagi. Tak lagi dalam ibadah haji tuan. Biarlah selesai dengan baik ya. Kalau kena macam mana? Kita dalam ihram, tiba-tiba kita lalu di situ halal-halal, dia pun siram kita habis badan kita. Saya tak buat Ustaz. Ya betul dia buat. Bila tak kena, apa kita nak buat? Kita kena pergi cari tandas, basuh dia dengan seboleh yang kita mampu, kemudian datang balik. Kalau ada lagi, tukar pakaian. Bermakna larangan ihram tu dia tak ada kompromi lah. Kita kena buat sampai tak ada. Boleh. Dia dah buat itu, kita teruskan saja lah ya. Tak payah kita nak marah dia ke dia bukan tahu apa dia punya ke. Jadi kita habiskan tadi, kita pergi sama juga juga masa kita tengah tawaf. Masa tengah tawaf kita juga azan pun imam pun dah sampai, kita pun duduk belakang ke imam betul. Petugas-petugas yang menjaga imam tu di rumahnya dengan air mawar apa semua wangi ni. Lepas tu datang bilalnya dengan petugas-petugasnya datang dengan air botol dia, minyak wangi sesuai. Dia pun salat pada tangan dia, tuang pada tangan dia pun salam. Kita pun terpinggir-pinggir salam juga. Ada minyak wangi. Sudah. Tak boleh dah tu. Sebab kita belum hari lagi umrah. Jadi apa yang kita buat, kita pergi cari air, sumber air, bersihkan dulu, selesai. Sebab ini larangan ihram. Ya. Kita kena datang semula untuk buat sambung perbuatan umrah ni. Bermakna tajuk ni walaupun ending tapi kadang-kadang terlepas juga. Kita kata ya. Sama juga macam saya kata dulu, jemaah tengah semayang bangkit-bangkit daripada sudut tengok Kaabah tu belum kan, keluar air. Itu pun syukur juga.
turun, air itu keluar daripada hasil hujannya. Okey, jadi tuan-tuan, yang ketiga, larangan ihram yang ketiga, bawah yang ketiga dalam bentuk kecantikan. Di bawah kecantikan ni ada 3 kategori. Yang pertama ialah menanggalkan bulu rambut daripada mana-mana anggota badan, ya, baik lelaki baik wanita. Yang kedua ialah memakai minyak rambut di kepala ataupun minyak di kawasan janggut dan semua bulu muka selain daripada tubuh di pipi dan di dahi. Bagi lelaki perempuan tidak, ya, boleh memakai pakaian memakai minyak wangi, minyak rambut dan sebagainya, ya. Itu pun tak ada darah di dalam undang ni. Nombor 8, mengerat memotong kuku bagi lelaki dan perempuan. Jadi dalam kategori kecantikan ni tuan-tuan, 2 perkara yang kerap terjadi. Yang pertama rambut dan yang keduanya kuku. Dua ni kerana tuan kita kena lebihkan berhati-hati dalam perkara ini, ya. Dan yang keempat ialah memotong, ya, al-bi'ah, memotong, menebang, mengerat, mencabut pokok di tanah haram sama ada lelaki perempuan dalam tanah haram. Jadi tuan-tuan, bermakna saya kata tadi tanah haram di mana? Ada 3 kawasan tanah haram. Makkah, Mina, Muzdalifah. Okey, 3. Tuan-tuan pegang ni, maknanya tanah haram di Mekah ada 3. Lokasinya cukup besar: Mekah, Muzdalifah, Mina. Itu tanah haram. Jadi 3 kawasan ini, Arafah termasuk dalam tanah haram. Masa kita buat haji, kita ada 4 daerah yang lebih. Mekah kita niat, Arafah kita wukuf, yang ketiga Mina kita menontar, Muzdalifah kita kutip mana batu. Jadi 4 kawasan, 4 daerah. Tapi yang dikategorikan sebagai tanah haram 3 saja: Mekah, Muzdalifah, Mina. Arafah ni termasuk dalam tanah halal macam kita di Malaysia. Jadi bermakna menebang, mencabut, mengerat pokok di Arafah tidak dikenakan dam dan tidak bersalah. Faham, ya? Saya ulang balik ni, ya. Bermakna mencabut, menebang, mengerat pokok, pokok-pokok yang kita kena jaga di tanah haram saja. Mekah, Muzdalifah, Mina. Arafah kalau kita pijak ataupun kita ukur di Arafah, kita duduk, kita ambil tikau itu, kita duduk. Kita tengok bawah tu ada pokok, baru jadi nak tunggu lah, dia macam tohi je. Baru nak naik, kemudian kita duduk. Bangkit-bangkit dia tengok, Allah mati pokok ni. Dia pun duduk, Ustaz, saya ke Arafah tadi, saya telah membunuh sebatang pokok yang baru nak tumbuh. Kena dam atau tidak? Jawapannya tidak, kerana tanah halal. Boleh, tuan-tuan? Saya terus ni sebab, ya, kita nak lebih maklumat tentang perkara itu, ya. Jadi memotong, menebang, mengerat, mencabut pokok di tanah haram di Mekah, Muzdalifah, Mina. Jadi tuan-tuan, bermakna kalau masa kita berada di Arafah, bukan tanah haram. Mekah, kita kena jangan bersih pokok. Jangan duduk sandar di pokok. Tuan-tuan, sandar di pokok, walaupun pokok tu dah condong, kita sandar tu, terjatuh oleh tumbang seekor lembu pokok. Pokok, harga dia. Jangan sandar. Jangan patah. Jangan cabut. Jangan buat apa. Tengok pokoknya. Ini kawasan lain. Macam Nabi Adam AS dulu, wala taqrabu hadhihi syajarah, yang kamu hampiri pokok ini. Nabi Adam dulu di syurga satu pokok je. Kita masa duduk di Mekah, jangan hampiri mana-mana pokok. Kita nak keluar dari hotel, kita akan tengok ada antara divider jalan kanan dan kiri itu ada tengah-tengah pokok landscape dia letak. Kita pun lalu, gugur lah pokok daun daun ni kan. Tuan-tuan, jangan cari pasal. Jangan. Jadi dia yang buat benda tu, bila pokok ni nampak, tuan-tuan, kena jaga-jaga. Di mana? 3 kawasan tanah haram: Mekah, Muzdalifah, Mina. Saya ulang balik ni, Mekah, Muzdalifah, Mina, 3 lokasi ni tuan-tuan. Setengah orang dia faham Mekah je. Di Mina nanti duduk 4 hari. Masa di Mina nanti pokok tak ada banyak sangat, ya, tak ada banyak. Dan yang banyak pokok sekarang ni ditanam banyaknya di Arafah.
Arafah itu bukan tanah haram, tanah halal. Bermakna tuan-tuan nak duduk di bawah pokok, nak apa, nak itu, nak ini, boleh, tak ada masalah. Walaupun kita dalam ihram, ya. Tapi janganlah kita nak test nak itu, nak ini, nanti terlepas. Dia terlepas nanti kita tengok apa keadaannya, ya. Yang ke-10, memburu binatang buruan yang halal dimakan. Binatang buruan, bukan binatang ternakan. Binatang buruan yang diburu, ya. Yang halal dimakan, ada juga yang haram dimakan. Binatang yang diharamkan. Dulu, ya, Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab telah menghalau binatang-binatang yang haram dan sebagainya daripada tanah haram Mekah keluar, ya. Walaupun haram dimakan, ya, tapi nak tepung dia, nak ikat dia, nak tarik dia tak boleh, nak kena halau. Satu masa dulu kucing haram dimakan, haram dimakan. Jadi mau misalnya kucing, sekarang ni dah tak ada kucing, tak jumpa kucing. Opah dulu masa pergi dulu 20 tahun sudah kucing penuh pipa. Sekarang pergi tak ada dah. Macam mana dia buat? Dia bukan kurung kucing tu, dia halau keluar kat tanah haram, tak boleh nak mengikat, nak melepung, nak tangkap dan sebagainya. Kemudian yang halal dimakan, binatang itu halal dimakan dari dirinya atau memusnahkannya. Kita musnahkan dia, kita tak nak makan pun, tapi kita musnahkan dia. Contohnya begini, kita nampak belalang, kita pijak dia, itu satu kesalahan. Kita binasakan dia, kita tak makan pun dia. Ataupun kita nampak burung merpati banyak diberi makanan, satu rial apa nama kandung, dia bagi makan orang-orang. Kita lalu kita gerak, kita kejutkan dulu burung tersebut. Burung itu dia pun pergi, datang, ya, langgar mati. Kita mengejutkan itu, kita menyebabkan dia kematian, maka dikenakan dam. Itu satu kesalahan, ya. Jadi membinasakan di tanah haram ataupun di tanah halal. Jadi tuan-tuan, beza antara pokok dengan binatang. Pokok ni hanya di tanah haram. Manakala binatang ini dalam tanah haram pun kita jaga, dalam tanah halal pun kita kena jaga. Contohnya tuan-tuan, kita naik ke dalam kapal terbang, kita niat di Qadul Manazil, kita pun ihram dalam kapal terbang. Kita pun buka ikat terbang, kita pun lastik burung. Ataupun kita turun sampai ke Jeddah, sampai Jeddah tak masuk tanah haram lagi. Kita dalam ihram, kita memburu di situ. Dah satu kesalahan. Kemana beza antara pokok dengan binatang. Binatang ni di mana-mana kawasan, tak kira satu dunia ni lah binatang buruan yang kita binasakan, rosakkan dan menjadi satu kesalahan. Tapi pokok hanya di tanah haram Mekah, Mina, Muzdalifah, dan bukan terletak kepada ihram. Orang bukan ihram pun kena juga. Terbalik ini kes ni, tuan-tuan. Boleh, ya? Okey, saya teruskan. Perhatian. Ini yang saya sebutkan tadi, ya. Jadi tuan-tuan, cuba kita baca, kita tengok sama-sama, ya. Perhatian, memotong, menebang, mengerat, mencabut pokok. Ini kes pokok. Jemaah haji sama ada dalam ihram ataupun tidak dalam ihram. Dia bukan dalam ihram ni, dia dah habis ihram dah. Yang memotong, menebang, mengerat, mencabut pokok di tanah haram sama ada Mekah, Mina dan Muzdalifah, tiga kan dikenakan dam. Jemaah haji dalam ihram tidak dikenakan dam, itu memotong, menebang, mengerat, mencabut pokok di tanah halal seperti di Arafah. Saya ulang balik yang tadi lah, sama je tuan-tuan, ya. Boleh, ya. Terus. Ada soalan ke tuan-tuan? Ya, diam gitu. Macam mana kalau ada saja nak tanya. Ya. Menjadi pembenaran betul, dia bekerja mudah. Dia dah biasa campur buku. Dia nampak buku itu segala macam nak punya dicampur juga. Macam mana adakah dia kena kecuali dia tetap? Okey. Dalam kes pekerja di sana lah, bukan orang rumah kita, orang yang berada di sana, mereka yang bertugas sebagai menyedia dahan-dahan di jalan raya begini yang jatuh, kemudian berkerat macam jalan raya kita lah. Mereka membuat kering, menyiram pokok dan sebagainya di tanah haram Mekah. Di situ mereka, saya tak tahu pun mereka lakukan yang mana. Tetapi mengikut Muzakarah Jemaah Indonesia, kita berpandukan kepada beberapa buah kitab
sebagai kes ini saya biaskan kepada petugas-petugas perubatan yang memakai mask, memakai topeng pada muka, nurse dan sebagainya, orang perempuan tak boleh menutupi muka. Mereka kena 1 jam pada permulaan kerja dan selepas itu dianggap darurat untuk bekerja seterusnya. Begitu juga dengan memakai pakaian yang darurat tadi, memakai kasut sebelahnya ada bersarung, dia pakai kasut, sebelahnya tidak berpakaian, pakai sebuah. Jadi mereka pakai begini, kena 1 jam pada permulaan amalan tersebut. Ya, Allah. Jadi itulah maksudnya. Ya, kena dam yang pertama. Itu yang utama yang dilakukan. Kemudian pandangan kedua, ketiga itu memang ada yang tak payah kena. Tapi tak tahu saya yang mana satu paling tegak, tak tahu. Saya tak tahu. Dia kena jam-jamnya lah. Kena dah. Kena dam. Allah Maha. Sebab kita ikut tugas kita pun memang kena dam. Kena dam. Kemudian yang kedua berkaitan dengan memburu binatang. Memburu binatang yang halal dimakan dan membinasakan jemaah haji sama ada dalam ihram atau tidak dalam ihram. Ya, jemaah haji yang ihram ataupun tidak, yang memburu binatang buruan yang halal dimakan dan atau membinasakan yang di tanah haram Mekah, Mina dan Arafah dikenakan dam. Ya. Jadi tuan-tuan, bermakna di sini bahawa ya, yang berada di Mekah, Mina dan Arafah ni tetap kena dam, tidak boleh kena usik juga binatang-binatang itu walaupun bukan ihram. Ya, belalang macam burung merpati tadi, saya anggap tuan-tuan kalau kita nak suci sekarang ni dah tinggal 2 sajalah binatang yang perlu dijagai, yang perlu dipelihara, iaitu burung merpati dan binatang buruannya belalang. Ya. Kalau nyamuk, kumbang, cicak, lipan, ular, itu perkara yang harus dibunuh. Ya. Bukan binatang buruan pun, nyamuk tuan-tuan, kita pun ikut ihram nak bunuh nyamuk pun takut. Ya. Boleh tak ada masalah. Tambahan juga kalau lepas hujan, di Arafah, ribut. Orang yang berada di Arafah sehari sebelum mereka sampai itu nyamuk penuh. Ya. Jadi juga mereka dikenalkan boleh nyamuk tak termasuk dalam binatang buruan. Ya. Jemaah haji dalam ihram tetap dikenakan dam jika memburu binatang buruan yang halal dimakan atau membinasakan di tanah halal. Macam contoh saya beritahu jalan berterbang pun dah berkuasa tak boleh memburu binatang itu sama di Jeddah masuk Mekah. Tidak boleh. Ya, dalam ihram. Okey, ya, dan tuan-tuan, jadi ini kategori yang keempat. Yang kelima, hubungan jantina ala katan jinsia. Jadi yang 3 perkara ni melakukan persetubuhan, melakukan pendahuluan persetubuhan lelaki perempuan tidak dibenarkan, bersetubuh ataupun berjima lelaki perempuan tidak dibenarkan. Ya, dan yang ketiganya bernikah, kahwin dan akad yang berkaitan dengan pernikahan tidak dibenarkan. Jadi nanti kita akan bincangkan lebih lanjut lagi. Dan sebelum tu tuan-tuan kita rehat, kita tengok ni berkaitan dengan Allah jinsia, iaitu berkaitan dengan seksual. Ya. Pendahuluan persetubuhan ini apa yang diartikan sebagai mukadimah jemaah ni? Kena tahu ni sebab kita pergi dengan suami isteri. Jadi macam mana kadar yang kita nak sebut bagi jemaah supaya faham tentang apa yang dikategorikan sebagai perkara yang ke-12 larangan ihram ialah melakukan pendahuluan jima'. Jadi apa artinya? Persentuhan. Bermakna tuan-tuan, sentuh, meraba, menyentuh. Sentuhan dianggap salah satu daripada pendahuluan persetubuhan. Jadi kalau tak sentuh tak jadi. Ya. Jadi bermakna kita nak tengok mana kadarnya. Dalam ihram umrah, dalam ihram haji kena jaga, suami isteri kena perhatikan satu ni. Ya. Persentuhan, sentuh dengan sengaja. Sentuh isteri dengan sengaja, tanpa lapik. Dia sentuh kulit isterinya. Suaminya tak berlapik, dipanggil mubasyarah. Ya. Tanpa berlapik, tanpa lapik, sentuh kulit dengan kulit antara lelaki dan perempuan yang menimbulkan syahwat. Dia rasa pegang dia orang Kelantan, pegang dia rasa kembang, dia rasa menimbulkan syahwat ketika berihram. Dalam ihram lagi, sama ada izan, sama ada keluar air mani ataupun tak keluar, dia tak terkeluar air mani tersebut. Kedua-duanya berdosa. Dua-dua pakai dengan otak dalam tubuh.
Dua-duanya berdosa kerana sengaja bersentuhan kulit lelaki, kulit perempuan, suami isteri, datang syahwat, dua-dua berdosa dan dikenakan dam takhir ke atas lelaki sahaja, yang si sang suami saja kena dam. Dam tu nanti dibincang nanti di situ. Saya ulang balik tu ayat. Yang ini yang nombor satu ni banyak kerap terjadi. Sentuh dengan sengaja tanpa berlapik antara suami isteri, lelaki perempuan yang menimbulkan syahwat ketika berihram haji ataupun umrah, sama ada inzal kena mandi wajib ataupun tak payah mandi wajib, maknanya tak ada keluar mani, kedua-duanya berdosa kedua-duanya kerana dah tahu ihram tapi dia pergi juga jamaah isterinya, pegang juga isterinya, dan sang suami saja kena dam. Suami saja kena dam. Isteri tak kena dam, dosa saja. Ada isteri yang nakal pun ada, dia goda sang suami sedang dia pun buat hajat power kan. Dia pun pergi sini cucuk pula pinggang suami dia, untuk pinggang duitnya. Sang isterinya dosa. Tapi sang suaminya bila sentuh saja, sang suami kena dam. Isteri tak kena. Jadi sang isteri kena jaga-jagalah ya. Dalam ihram tu tempoh ni tak ada apa maknanya. Jagalah ya. Jangan bersentuhan lelaki perempuan tanpa syahwat. Syahwat ni main peranan Nak tahu syahwat ni macam mana? Sampai kalau zakar itu menegak. Kalau isteri kemaluannya keluarkan cecair air mani, itu makna syahwat. Dia punya dhabit, dia punya tanda. Dan yang kedua tuan, perempuan bersentuhan secara berlapik. Nombor dua ni dia sentuh, dia tahu tak? Dia sentuh tu berlapik. Sentuh tu dia pegang bahu sang suaminya tapi ada kain ihram, dia pegang babang dia. Okey, sentuh berlapik antara lelaki dan perempuan semasa ihram. Tapi oleh kerana aura tu kuat, sang suami dia rasa syahwat walaupun berlapik. Dia dah lama ihram ni 7 hari, mungkin dalam 3-4 hari dia rasa dah lain macam kan. Dah lama di sana, di Mekah pun tuan-tuan, kita duduk pastinya bukan itu isteri. Kita duduk di Mekah tu bilik lelaki semua, perempuan-perempuan semua. Jadi maknanya kalau 40 hari itu kena puasa ni. Bila dah dia jumpa sekali-sekala tu, dia rasa bila sentuh tak berlapik pun dia terasa syahwat tu, ada syahwat dalam ihram, adalah berdosa tapi tidak dikenakan dam walaupun izan, walaupun keluar mani. Dengan sentuhan tidak berlapik. Boleh ya? Jadi tuan-tuan, topik ini tuan-tuan peganglah. Kalau boleh tuan-tuan buku ke apa tu, bawa lah ke tanah suci nanti tengok dia punya tajuk ni ya. Manakala cuma wanita, sesama wanita, perempuan sama perempuan, dia sentuh kulit perempuan sama kulit perempuan. Lelaki sentuh kulit lelaki yang berada dalam keadaan ihram dan bersentuhan tanpa berlapik, dalam keadaan syahwat, tak ada syahwat, maka berdosa dia dan dikenakan dam sama ada izan ataupun tidak. Ini lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan pun ada juga sekarang ya. Dan 3 tahun sudah nama Zulkifli contoh. Tapi bila sampai sana cocok mengirimkan dia pasport Zulkifli, tengok-tengok rambutnya panjang, dia pakai ihram di dalam kapal terbang tu, pakai ihram, tengok dada ni dah ke depan, dah ada buah dada. Pokoknya dia buat pembedahan. Namanya Zulkifli. Contoh Zulkifli, tak mahu ada orang Zulkifli, tapi namanya bukan Zulkifli dulu, nama orang lain lah. 3 tahun sudah ada kes. Dia cukup janji lah. Sudah kacau. Bila sampai sana, ihramnya semua pakai lagi, tapi dia punya mukanya, orang perempuan, rambutnya, dengan dadanya, dengan jalannya, semua dah dia ubah. Jadi masa di Mekah nak duduk di hotel mana, masalah nanti di Arafah, masalah di Mina, masalah. Jadi ini hukumnya lelaki perempuan, hukumnya lelaki juga. Orang lelaki yang pegang lelaki macam ini, hukumnya berdosa juga. Ada syahwat tadi. Kuncinya pada syahwat. Jadi kita kena kawal syahwat kita, tutup syahwat masa kita nak buat ihram ya. Jadi selepas daripada peristiwa itu, tuan-tuan, 3 tahun sudah, pengurus daerah semua diikuti arahan supaya cek dulu orang itu lelaki ke perempuan. Takut sampai sana nanti soal
semua mata 5 benda lah. Ya. Sampai di Arafah, di Mina Muzdalifah, duduk dengan kemah. Nak duduk kemah lelaki tak boleh, nak duduk kemah perempuan tak boleh. Dia duduk di kemah perempuan sama kawasan duduk di situ. Isterinya pun ada di situ. Maknanya suami Datuk Hassan berada di situ, isteri pun ada di situ. Dia duduk di satu penduduk katanya. Saya hadir di situ lah. Jadi dia katanya cara penyelesaian masalah tu jika ada wakil yang boleh selesaikan soalan. Jadi muzakarah ni telah perkara ni telah dibincangkan pada muzakarah kebangsaan pada tahun yang ke-8, ke-28. Okey, jadi tuan-tuan, jadi saya nak ulang sebelum saya masuk tajuk ni berat ni. Tajuk ni berat, tuan makan dulu, rehat dulu. Ya, saya nak ulang dulu ya pada tuan-tuan. Saya harapkan tuan-tuan cuba ingat ni. Cuba kita sama-sama tuan-tuan bacalah. Ya. Tuan-tuan cuba baca sama-sama. Nombor 1 apa? Larangan pertama, memakai pakaian bersarung atau berjahit dan bercantum lelaki. Tuan-tuan baca sama supaya kita boleh ingat. Yang kedua, menutup kepala atau sebahagian daripadanya. Yang kedua. Yang ketiga, menutup muka bagi wanita. Yang keempat, memakai sarung tangan lelaki dan perempuan wanita. Yang kelima, memakai bau-bauan sama ada di badan, pakaian, makanan, minuman atau menghirunya ke dalam hidung. Yang keenam, memakai minyak di kepala atau janggut dan sebahagian daripada yang tumbuh di pipi dan di dahi. Yang ketujuh, menanggalkan rambut atau bulu. Yang ke-8, mengerat